Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan buat review market di CoinMarketCap dan juga sedikit teknikal analisis untuk kita tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi malam ni macam biasa dijanjikan di pagi tadi kita akan tengok ke altcoin. Berapa macam cakap Bitcoin kita tahu dah untuk 2-3 hari memang juga Bitcoin aja dah tahu prediction dia kat mana. So meaning malam ni nanti tu akan tengok sedikit aja di Bitcoin. Kemudian tu akan tumpukan pergi ke altcoin apa yang terbaik untuk kita collect masa bearish market ini. So kiranya Bitcoin drop ke 30 ataupun terus ke last support 26k, apakah altcoin yang terbaik untuk anda buy ataupun altcoin anda untuk collect di harga bawah. Okay, nanti lagi pergi ke chart untuk terangkan coin apa itu. So, sebelum tu let's go kita pergi ke CoinMarketCap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 12 jam untuk hari ini. So inilah CoinMarketCap. Semacam biasa kita tengok total market. So total market still lagi berada dalam 1.65 trilion. So volume sikit drop daripada 130 ke 105. Kemudian BTC juga sikit drop dari 40.9 ataupun meningkat 40.8 kan. So ni kita akan tengok quarter summary di bawah ni. So summary dia untuk total market meningkat sedikit 2.70. So meaning kita tengok ada sedikit recovery. So recovery untuk kata drop semalam. Kemudian volume juga drop daripada 130 ataupun 125. So now tinggal 105 bilion je. So meaning kita drop 30%. Tapi minit apa yang berlaku? Kenaikan untuk di total market ataupun kenaikan di itu tak support oleh volume. So meaning kenaikan tu hanyalah sedikit saja. Yes, kita akan tengok candle hijau tapi candle hijau sikit. Tapi tu sepatut bila Bitcoin melakukan regain, kita akan sepatut altcoin lain akan turut melakukan regain. So meaning bila Bitcoin stabil ataupun melakukan kenaikan, kita sepatut altcoin akan lebih melakukan kenaikan selalunya. So nanti kita akan tengok harga di bawah. So untuk hari kita tengok Bitcoin untuk tempoh ataupun 24 jam ataupun untuk hari ni baru pukul 8. So meaning untuk tempoh 24 hours kita hanya ada performa untuk 12 jam aja. Tu untuk kali ni Bitcoin berada hampir 0.7% regain. Kemudian Ethereum sikit regain 2.5, BNB 5.7, Cardano 8. Seperti cakap tadi, bila Bitcoin stabil berlaku regain, altcoin ni akan nak tengok mana-manakah altcoin terbaik. Ini adalah salah satu kata indikator yang baik, iaitu bila tengok bila Bitcoin melakukan regain, expected untuk altcoin juga akan melakukan kenaikan. So altcoin mana yang melakukan kenaikan? Tengok Cardano 8%, Solana 3%, SRP 4%, Terra Luna 12%, Dogecoin 7%, kemudian produk sikit hampir kuartal 9%, 8% untuk AVAX. So Shiba Inu 18%, so 5% untuk Matic dan mostly semua sedang melakukan kenaikan. So itu untuk harga malam ini, semua sedang melakukan recovery, tapi recovery itu dah seperti hanya short recovery saja. Kita akan seperti minggu depan adalah minggu yang terpenting. Sebab apa? Minggu depan adalah minggu terakhir untuk bulan 1, meaning hari Jumaat kita akan ada option close untuk hujung bulan. Kemudian amalah kita ada untuk kata inflation rate naik atau tinggi di US market. Meaning kita banyak untuk minggu depan. Kita akan seperti ada news yang akan menyebabkan stok tradisional jatuh lagi. So macam mana lah kita stop ini jatuh, expected semua kripto juga akan ada sedikit efek. So apapun untuk kali ni, kalau siapa yang kata tengok kripto market drop, ini bukan kalau kripto saja, semua market sedang drop. Means traditional stock ataupun kita panggil stock market di US pun semua sedang melakukan, bukan US market saja, semua negara sedang melakukan dropping. So ini normal berlaku correction, bukanlah kata Bitcoin dah kata tak valid ataupun tidak, kata kripto tak valid tidak. Ini bukan kripto, ini adalah kata satu dunia yang sedang melakukan correction. Even stock traditional sendiri sedang melakukan correction yang besar. Sebab tu kita tengok seluruh kata market ataupun apa-apa saja saham sedang melakukan kejatuhan. So guys, let's go kembali. So sebelum tu pergi tu, kita tengok fear index tu. Pagi tadi kita dapat tengok. So fear index untuk hari semalam ataupun hari kuartal hari Sabtu punya, kita berada di 11. So macam dua sepatutkan pakai tadi, expected dalam 10. So kemudian untuk currently Zul punya portfolio sedang berada di 89. So ini secara statistik Zul untuk pagi tadi Zul loss dalam 26%. So untuk malam ni berada di 23%, iaitu hampir 2.7k USD dollar kalau ikutkan pagi tadi dalam 3k lebih lah. So apapun sedikit recovery, apapun still lagi negative profit, iaitu sebanyak dia punya portfolio currently berada negative profit di 23% ataupun dalam dolar 2 point, dah hampir 2.7k USD dollar. So apapun let's go kita pergi ke chart. So pertama kali kita akan pergi ke chart Bitcoin dulu untuk review. So apa yang dah berlaku untuk hari ni, dekat ni Zul akan terangkan di 1 hour. So 1 hour kita akan expect ada sedikit rebound untuk Bitcoin ke kawasan minus ke section ni, iaitu 38 dan 37. Kenapa? Ada apa 38 ni? Inilah daripada swing high ni
ke swing low ini. So meaning kita expected ada Fibonacci retracement to meaning 38, 37. Kita akan expected harga Bitcoin boleh naik sampai sini, kemudian expected akan berlaku rejection yang untuk minggu depan. So apapun sekiranya kita berdaya break ni, meaning kita akan pergi ke net resistance iaitu kawasan kita punya trendline ni, iaitu untuk kuartal terus iaitu kawasan 40. So meaning kawasan ini adalah major yang terpenting untuk kita break out untuk continuity pattern. So kalau kita nak trace untuk recovery, momentum recovery, so meaning first point untuk Bitcoin melakukan buran untuk melakukan breakout iaitu kawasan ni 3738. Kemudian next kita ataupun major yang terpenting iaitu di kawasan 40. Kemudian kita ada next confirmation lah di kawasan around dekat di 53 dan kawasan major recent di kawasan 62. So step by step, so small step untuk Bitcoin recovery iaitu first langkah pertama iaitu first step perlu untuk confirmation yang pertama untuk sedikit recovery iaitu Bitcoin perlu break 38 dan 37. Inilah 1 hour. So ditarik daripada swing high ini ke swing low ni kita akan dapat Fibonacci. So apapun kata inilah 1 hour, kalau kurang 4 hours ada apa di 37 tu, kalau di 1 hour di 4 hours kita akan seperti ada satu yang ini kita akan ambil yang ini. So mini kita akan seperti dia akan link. So mini sama juga, mini kalau ikutkan kita draw itu kawasan Fibonacci, so expected dalam 37.5k. So meaning untuk kata mungkin ada sikit recovery untuk malam ni, mungkin ada sikit recovery ataupun besok sikit recovery hari Senin, tapi apapun cakap minggu depan lah penting. So inilah kata possibility apa yang berlaku, price naik. Jika naik meaning kita akan recovery 40. Sekiranya gagal kita akan expected akan rebound ke bawah. So rebound ke bawah, net support kita kat mana? Net support kita akan expected di kawasan 30 iaitu kawasan last support kita di kawasan last kita punya bulan 3 atau bulan 4 itu. So inilah 30. So expected untuk minggu depan jatuh 30 ada tinggi. So adakah itu berlaku? So bergantung kepada RSI di 4 hours kita expected kata dah kurang momentum untuk jatuh. So ini apa berlaku? Ada possibility untuk sekiranya news minggu depan untuk kata option, kemudian kata inflation nyerit, kemudian kita tengok kata Fed punya ni kata temporary money tu. So apa kita akan tengok expected probably juga price hanya akan buat consolidation di kawasan ini. Sebab apa cakap kuartal minor support kita sekarang berada di kawasan 35.2 ni dan net support kita berada di 30. So ini adalah kata minor support dan minor resistance saja. So meaning kita ada strong support kita di kawasan 30. So untuk currently kat kawasan ni memang no buy zone untuk Zul. So jika Zul dah buy kawasan strong support di kawasan ni 30 dah breakout. So net strong support kita adalah di kawasan 30. So kawasan ni Zul tak buy, Zul akan lihat saja. So sekiranya price jatuh 30 barulah Zul akan grab buy. Tapi di kawasan buy pun Zul tak grab banyak, Zul buy sikit dia untuk expected dia ada berkembang. And expected net support kita berada di kawasan last support iaitu di kawasan antara 26 dan 14k. So itulah kawasan Zul buy Zul untuk currently di Bitcoin, apa yang Zul lihatkan. So itu hopefully anda dapat betul. Sebab apa kalau di Discord Zul dah share kali ni, iaitu untuk Bitcoin kita ada possibility untuk sedikit regain, iaitu expected regain untuk naik ke kawasan ni. So untuk kan 4 hour kita dah oversold. So meaning untuk di daily pun kita dah oversold. So untuk daily kita ada keupayaan naik. So meaning probably untuk dalam 2-3 hari barulah kita akan sampai ni, untuk sampai di kawasan ni. So untuk di 1 hour kita dah hilang momentum untuk sampai ni. So meaning untuk sampai malam ni mungkin tak ada. Sebab apa RSI kita, stock RSI dah pun berada di overbought. So apa pun kita tengok dalam market. So ini kata cakap inilah hanya zone wait and see saja. Jika untuk Zul tak akan buy di kawasan ini, iaitu di kawasan around bawah antara 40 dan 30 tu tak akan buy. So kawasan buy tu adalah itu dari itu di 42, kemudian now dah jatuh tu kan tunggu saja. Sekiranya ada satu di kawasan 30 dan 26, Zul akan grab opportunity untuk barulah Zul akan deploy Zul punya modal untuk buy lagi Bitcoin dan altcoin. So variable kawasan ni biarkan dia naik, the net profit kalau drop kita boleh buy lagi aset di harga yang murah. So itu untuk Zul punya analisis kat manakah Zul boleh buy sekiranya itu berlaku. Sekiranya kat mana zone position untuk buy, sekiranya kat mana price untuk Zul buy sekiranya price to drop. So itu Bitcoin. So guys, lego malam ni kita akan pergi ke altcoin. So now kita akan sepatutnya cakap Zul more expected untuk kata sebab apa kita dalam bearish market. So kita untuk current ni kita more expected untuk net support iaitu di 30. Sekiranya Bitcoin drop ke 30 kata 26 ke bearish market. So adakah good position untuk buy di altcoin? So sekiranya BTC drop ke kawasan ni barulah Zul akan lihat di manakah price altcoin. So altcoin apa yang Zul expected Zul akan buy? So pertama kali adalah aset altcoin yang penting iaitu Ethereum. So Ethereum kat manakah Zul buy untuk Ethereum untuk net? So untuk Ethereum apa yang Zul tengok adalah kita perlu tengok sama juga, kita akan tengok last support. So berdasarkan kata current high Ethereum di kawasan 4.5k ni dan pada last support kita tarik Fibonacci, kita akan dapat last support kita iaitu antara 1.6k dan 1k.
So untuk Bitcoin, untuk Ethereum sekiranya price jatuh antara 1.6 dan 1K adalah kawasan must buy untuk siapa-siapa tu. Kalau Zul ialah kawasan 1.6 dan market adalah kawasan nak kata best buy untuk Zul. So untuk Ethereum, so now lah kata last version. So kenapa tu cakap itu tu nak buy di kawasan 24 tapi tu tak buy disebabkan keadaan BTC. Sebab apa? BTC kita ada nampak potential lagi untuk drop ke 30K. So sekiranya BTC drop 30K, kita akan nampak Ethereum akan drop ke 1.6K. So meaning expected 1.6 ni, so anda boleh start buy DCA by Ethereum. So kalau jatuh kawasan ni pun tu akan grab buy sedikit untuk buy di Ethereum. So untuk kalau kita sembang untuk 4 year circle ataupun bearish market, macam cakap untuk pagi tadi dia ada terangkan pagi ni expected Bitcoin boleh jatuh sampai untuk ialah di terus datang ke Discord. So now tu pergi ke balik untuk Bitcoin sebab apa? Dia akan nak tunjukkan ada satu data iaitu data bearish kita. So ini sebelum kalau ikutkan Bitcoin menunjukkan 4 year circle sebelum ni. So circle yang pertama iaitu yang ni Bitcoin drop sampai berapa? Bitcoin membuat correction iaitu sampai 85%. Bawah last support. So sama juga untuk di tahun 2017 sama juga ini kita nampak iaitu Bitcoin dan berhad 20K jatuh di bawah last support. Last support kita adalah antara 74K ke 41. So meaning Bitcoin drop lagi 84 iaitu drop bawah support. Kemudian untuk tahun ni sekiranya kita guna data yang sama juga trajectory untuk kuartal kredit sama yang berlaku. So meaning kita expected untuk Bitcoin drop almost dalam 83% juga. So sekiranya Bitcoin drop ke 83%, so meaning kita dah masuk pun dalam kata kali ini berlaku. Ini hanya berlaku sekiranya Bitcoin dalam bearish market kuartal 3 tahun. So meaning ke manakah good position untuk buy. So kalau itu yang berlaku, kita akan expected tak ada bump ke atas. So meaning Bitcoin terus drop 30, dia drop lagi bawah, meaning kita expected dah pun kena bearish, ikutkan hari ni dah ke bearish market. So yang kedua lah tu tak buy. Now kat manakah Zul akan start buy, iaitu first Zul akan buy di 30 dulu. Zul akan buy sikit sekiranya Bitcoin terus drop. So kat manakah Zul akan kata buy, Zul akan expected Zul akan tunggu di antara 26 dan 14K ataupun 15K. So apa? Ini adalah katanya prediction untuk berdasarkan data yang lama, expected 83% correction untuk di Bitcoin. So kalau 83% untuk correction di Bitcoin, kita akan expected untuk Bitcoin jatuh dalam kawasan almost dalam 10 ataupun 11K untuk 11K untuk Bitcoin. So meaning bawah pada kita maju support, tapi salah ini adalah best buy untuk berdasarkan kuartal kali ikutkan 4 year circle sebelum ni, inilah kuartal best buy kuartal buy. So macam cakap, whatever price Bitcoin antara 26 dan 14K, kita akan nampak untuk Bitcoin lah good position untuk buy untuk long term. So untuk itu cakap ni untuk altcoin, sekiranya Bitcoin drop ke 43%, so apa yang berlaku di altcoin? Altcoin akan jatuh lagi teruk. So ini apa yang berlaku? Expected untuk di kuartal Ethereum contohnya probably akan jatuh hampir 90%. Sama juga expected untuk Ethereum agak kuartal perform baik. Kalau ikutkan currently Ethereum hanya jatuh almost kata 53%. Kalau kita tengok di Bitcoin juga, Bitcoin dah berapa persen, expected Bitcoin pun dalam 50% juga tu current high. Tu untuk current, yes, Bitcoin hanya jatuh baru 51. So expected hampir sama. So meaning kita akan boleh expected untuk Ethereum juga jatuh harga yang sama, expected dalam 83%. Tu 83% kalau ikutkan Ethereum, kat manakah price dia? So sedikit drop bawah. So meaning dalam lingkungan dalam hampir kita dapat dalam 1k USD dollar. So adakah dapat? So kalau dapat, ini adalah peluang yang tak boleh dilepaskan. Memang Zul kata akan kata pulun banyaklah buy Ethereum dan juga Bitcoin. So ingat, ini adalah bukan kata expected boleh berlaku. Ini adalah hanya prediction Zul untuk sekiranya kita kata follow bearish market sebelum ini. So meaning untuk Zul, projectile Zul kat manakah Zul buy. So Zul tak tunggulah price tu jatuh 1k baru Zul tak buy, tak. Zul hanya tunggu whatever Bitcoin drop, Ethereum untuk Ethereum, untuk altcoin Ethereum, whatever Ethereum jatuh ke last support, kalau ikutkan sini yang berada di 1.6 lah support itu 1.6 tu. Sekiranya Ethereum start saja 1.6, Zul akan buy. So, mungkin kata expected kalau bearish market kita akan selama 3 tahun. So bulan pertama Zul buy, bulan depan kita nak jatuh lagi Zul akan buy. So Zul akan DCA monthly. So even kalau jatuh kuasa 1k, memang Zul akan buy untuk jangan sebab apa? Zul memang untuk kripto memang long term. So kalau ini adalah kuartal peluang terbaik untuk anda mengubah anda punya kuartal future lah. Sebab apa? Kalau anda invest kawasan ni, inilah kawasan yang terbaik yang kuartal hanya datang 4 tahun sekali. So do Ethereum. So now kat manakah Zul position? So, sekarang Zul lebih ada 3.1. So now tak ada lagi sebarang position Zul. Next position Zul untuk Ethereum adalah berdasarkan Bitcoin. Sekiranya Bitcoin berada di 30, so Zul expected untuk Ethereum bersama juga expected akan berada di 1.6. So kalau minim cakap untuk dana Zul sekarang, Zul hanya fokus untuk Bitcoin. So Zul akan buy sedikit Bitcoin dan Zul akan buy sedikit
kuartal di Ethereum. So untuk altcoin yang lain, apakah good position? So expected untuk second ataupun yang pertama Ethereum untuk akan turun di 1.6 last support. So next kita akan pergi Solana. Solana juga kat manakah last support dia? Solana currently dah pun berada di last support. So kita akan swing low dan swing high. Now keadaan kata Solana dah pun berada di last support. Kita kata delete apa yang berada ni. So untuk Solana dah pun berada di last support. So macam tu cakap sekarang ni, di last support adalah good position must buy zone. Tapi kenapa tu tak buy lagi untuk kuartal Ethereum, untuk Solana? Disebabkan, tapi kalau siapa yang first entry adalah good position untuk buy, tapi jangan buy banyak, expect 2% 3% saja. Disebabkan kita expect untuk minggu depan, kita tengok macam minggu depan expect untuk Bitcoin melakukan kejatuhan lagi ke 30 sekiranya itu berlaku. Tapi apapun Bitcoin boleh regain. Kalau ini berlaku regain, ini kita akan start balik melakukan profit. Yes, tu tak deploy sebarang buy, tapi adalah mini dia punya portfolio akan start kata profit kembali. So kata tu tak nak ambil high risk. Sebab apa? Kalau Zo buy di kawasan ni, expected price drop lagi, meaning Zo dah lost opportunity untuk buy asset lagi banyak. So untuk currently Zo punya expose dalam market apa risiko ialah now kata 49k. Now untuk hari malam ni pun Zo dah lost banyak 23%. So itu adalah kata money management Zo punya Zo. So Zo punya quarter position adalah bukan good position untuk buy mana-mana coin sekarang ni. So selagi mana Bitcoin tak menunjukkan potensi untuk rebound ataupun expected Bitcoin drop lagi. So untuk Zul adalah Zul akan hold dulu untuk pembelian selagi mana Bitcoin tak melakukan bottom ataupun selagi mana Bitcoin tak sampai ke last support. So untuk Solana, sekiranya Bitcoin drop, kita expect untuk Bitcoin kalau drop sampai 30 akan last support sampailah kata di sebelah kata 15k. So kat mana ataupun 80% drop kata bearish, kalau kita pun dah masuk ke kita continuously bearish market 3 tahun. So ini apa yang berlaku di Solana? Expectation untuk Solana akan drop lebih banyak. Sebab apa? Untuk Solana currently dah pun drop almost kalau dah 60%. So 60% sekiranya Bitcoin drop ke last kata 80%. So apa yang berlaku? Dua expected untuk Solana akan drop almost dalam 90%, juga hampir 80%. So kita kan 90%, kita ambil 90% je. So 90% berada di kawasan hampir $24. So kenapa adalah $24 ada expected? Sebab apa? $24 kita nampak ada satu strong support di kawasan ini. So meaning untuk sekiranya Bitcoin berada di kata 80% ataupun dari bearish market, so ini adalah kawasan start Zul akan buy untuk Solana, iaitu price dalam kawasan ni kita akan tunjukkan, iaitu price expectation untuk Solana sekiranya Bitcoin drop 80%, kita akan expect buy di kawasan 22 dan 12 sen, $12. So ini adakah anda tak nak aset ni? So ingat Solana adalah good project. So kalau price jatuh normal untuk Bitcoin drop 80%, altcoin lain akan drop almost 90%, dan kata shitcoin expected akan lupus terus dalam pasaran market. So untuk Solana adalah antara coin yang tu akan grab by sekiranya itu cakap kita akan dalam bearish market ni cakap tu ada 3 perkara yang akan berlaku, iaitu kita ada opportunity untuk buy. Antara tiga yang tahu tu ialah opportunity untuk kita buy untuk Bitcoin di harga yang kuartal rendah ataupun Bitcoin dan altcoin. So meaning kita akan buy aset yang berkualiti. Yang pertama ni Bitcoin, Ethereum, dan yang ketiga bagi tu adalah Solana. So meaning Solana sekiranya drop ke kawasan 42 expected dalam 90% drop. So meaning kita akan dapat price yang memang murah, memang anda tak boleh lepaskan untuk buy di Solana kalau anda yakin dengan projek lalu Solana. So itu untuk AVAX. Untuk Solana. Next kita akan pergi ke AVAX pula. So AVAX sama juga, price now pun dah jatuh ke last support iaitu 56. So sama juga AVAX ni, dua expected kat mana kan dia last support, kita akan expected tarik juga almost dalam 90% drop, iaitu 90% drop kita akan expected kata AVAX akan jatuh. Kita ambil 90 je, 90 kita expected $14. So $14 ada apa, kita akan pergi balik. So mini kita ada major support kawasan ni. Kalau anda nampak ni, kita akan expected ada major support kita sini. So meaning expected kita boleh dapat untuk AVAX iaitu price serendah bawah $20. So siapa yang invest dolar ni, siapa yang kata aku tengok price ni, adakah anda tak terliur untuk buy, memang Zul akan semangat gila untuk buy di AVAX. Untuk sebab apa? Potensial untuk dia naik balik adalah huge. Sebab apa? Bila berlaku rebound, kita akan expected buat high baru. Kita expected kita beli buy hanya di kawasan $10. Kita akan expected more naik ke atas. So sejak kita akan expected anggaran swing high to swing low expected 20. Kat manakah break dia menjadi 1.6, at least saja 1.6 itu expected price akan berada dalam 232. Expected untuk buran kita akan expected macam sebelum ni dah sampai 4.2 dia berada hampir 600. So bayangkan anda buy di kawasan ni $10, investment anda expected sampai di 600. Berapakah percentage untuk naik tu? Expected untuk rebound sekiranya anda buy kawasan ni
percentage untuk naik iaitu sebanyak 4000%. So meaning katakan anda invest 1k USD dollar tambah dengan 4000% kuartal kenaikan. So meaning kita akan dapat 40,000 USD dollar. So bayangkan 1k USD dollar AVAX rebound balik sebab AVAX lagu position, kita pergi ke 4.2 yang macam dekat kuartal AVAX Luna ni selalunya dia akan follow ke 4.2 berdasarkan 21 tahun 2021 punya target dia sampai 4.2. So AVAX 4.2 untuk net pump iaitu net buruan kata ialah expected bearish market dulu, kemudian kita akan expected di kuartal 2005 ada baru kan. So meaning 1k anda invest di AVAX, opportunity untuk anda untung ialah 40k USD dollar, bukan ringgit. So dollar. So kalau anda invest dalam ringgit, RM1, RM100,000, so meaning RM40,000. So inilah yang aku kata potential bercakap bear market tak perlu anda risau. Bear market adalah opportunity yang terbesar untuk anda mengubah kehidupan anda. So cakap kalau dapat tu buy kalau bearish market ni memang tu akan pulun buy. So meaning tu takkan berhenti lagi je untuk 3 tahun ni. Tu akan collect setiap gaji tu, setiap sen tu akan sumbatkan ke dalam kripto. Tu akan buy banyak. Meaning untuk another itu adalah kata expected kata 2 tahun 2025 Zul akan expected Zul akan retire dengan kata pencen awal lah. Sebab apa? Expected Zul investment Zul akan naik dengan drastik. So, altcoin apa lagi yang Zul akan buy? So, lain adalah Luna, Terra Luna Zul akan buy juga. So, Terra Luna agak menarik sebenarnya. Dia hanya drop sedikit je. Terra Luna hanya drop expected hanya 50% saja. So, baru 50%. So, meaning expected Luna kita akan tak boleh follow 90. Meaning kita akan last support Terra Luna expected berada di 40 dan 22. So, meaning agak strong untuk Luna ni. Sebab apa? Luna di backup oleh kuartal Terra Luna. So, meaning dalam bearish market ni, kuartal bila banyak bearish market, so meaning kuartal investor akan simpan dalam stablecoin. So Terra Luna ada dia punya kuartal UST. So bukan USDT, UST. Kuartal meaning akan lebih banyak orang simpan dalam UST. So meaning lebih banyak orang simpan UST. So lebih banyak perlu create UST. So lebih banyak UST di create. Meaning Luna supply Luna coin akan di burn. So meaning apa? 1 UST akan di burn 1 Luna. So meaning apa yang berlaku? Luna supply akan berkurangan. So sebab tu tengok Luna ada walaupun jatuh, harga dia still lagi stabil. So meaning kita akan follow punya Bitcoin. So Bitcoin expected 80, expected kita akan drop kat 80. So sama juga 80 kita akan expected sampai bawah sikit saja. So bawah ni ada apa? Sama juga kalau kita tengok ini, kita ada last support ataupun high yang sebelum ini. So meaning kita akan ambil yang ni. So ini adalah kawasan kuartal support kita yang terbaik untuk buy di Luna. So sekiranya kita masuk bearish market, Bitcoin drop ke last support 26k, drop lagi dalam tu meaning 3 years. So ini adalah tempat yang terbaik untuk anda buy di Luna, iaitu dalam 22 kata $20 dalam $20 Luna. So meaning sama juga opportunity ni kalau anda invest expected untuk kata 4.2, expected berapa? 4.2 kalau kita expectedkan swing low to swing high. So meaning expected 4.2 kita berada di kawasan 380. Kata projectile untuk keuntungan dalam percentage kita nampak iaitu kalau anda invest, so invest 1k sama juga ini tak banyak sikit dalam hanya 1.7. Tu 1.7 kalau kita expectedkan 1k tak adalah 1k Malaysia, ringgit Malaysia ke 1k USD bergantung mana dah. So dah tambah, okey darab pula, kita tambah dengan 1700 percentage. So meaning kita akan nampak 1000 anda akan menjadi 18k. So meaning kalau ikutkan tadi kelas 1 nak perbetulkan balik, betul tak tu punya kira ni 1k tambah dengan 4000%. Yes, 41. So betul lah expected untuk ni kalau di Solana anda invest 1k, meaning anda dapat 40k. Kalau anda invest di Luna, kalau price yang anda dapat tu iaitu di 1k, anda akan expected dapat kuartal 18k. So cakap kuartal bearish market ni memang tu happy pun. Sebab apa? Yes, kuartal tengok portfolio memanglah kurang happy, tapi sebenarnya tu nampak opportunity yang lebih besar. Meaning welcome tu Ahmad, welcome bearish market 3 tahun, silakan datang. Sebab apa? Zul menanti-nantikan ini kuartal. Sebab apa? Zul dah lepas 2017 lepas. Sebab apa? Zul baru masuk je crypto, Zul baru start buy balik masa tahun 2021. Sebab apa? Zul ingat masa tahun 2011 Zul pernah kena scam dengan Bitcoin. Sebab apa? Masa tu Zul ada Bitcoin almost hampir 4 Bitcoin dah. Zul ada 4 Bitcoin solid masa tu, tapi Zul kena scam. So siapa yang dalam crypto lama dia tahulah kata Bit Kingdom. So kalau siapa yang lama dia tahu apa tu Bit Kingdom. So Zul kena scam kan tu. So 3 coin ataupun 4 coin tu dah lenyap situ aja. Sebab itulah aku kata
lama tak masuk ke situ, sampailah tahun ni barulah tu invest balik, barulah tu tengok chart balik, and tu nampak balik kata kaji balik fundamental. Now fundamental dah kata better. Aku expected dulu kita kena buy bagi kita orang tengah yang buy kan. Sekarang tak perlu, kita hanya buy sendiri, kita management ni. So meaning itulah kata sebab tu Zul masuk balik dalam kata crypto market. So coin apa lagi yang tu nak buy di altcoin masa bearish market nanti, iaitu Polkadot. So Polkadot kuota expected back lagi sebab apa? Polkadot dah pun jatuh ke last support. Tu mini Polkadot kita akan expected dapat habis murah. So expected Polkadot expected dia jatuh lagi, expected mostly dalam 90% ke expected dalam 90 ke 50%. So expected kalau jatuh Bitcoin jatuh 83%, Dropcoin 93%, tu apa yang berlaku? Kita akan nampak ada huge strong kawasan ini. So meaning kawasan ini adalah kawasan expected good buy, expected dalam $6 ke $5. So Polkadot $6, $5 takkan tak nak. Tu cakap kalau bearish market silakan datang bearish market 3 tahun. Zul amat happy nak beli beberapa coin. Sebab apa? Ini akan satu opportunity yang kalau anda lepaskan. Sebab apa? Kalau anda lepaskan kali ni, anda takkan dapat dah price kali ni. Kalau even kita 4 tahun nanti naik, kemudian jatuh balik Fourier Circle nanti, Fourier Circle tu price yang ini anda takkan dapat dah. Seperti mana sebelum-sebelum ni, contoh Bitcoin dulu jatuh, contoh juga di Bitcoin dulu sebelum ni Fourier Circle jatuh ke mana? Jatuh daripada 20k jatuh ke last support 3k. Tu now untuk even dah support sekarang jatuh pun hanya jatuh lah 10k. Tu itulah paling murah anda takkan dapat dah last support ni. So position itu adalah penting. Tu nama enggak di Polkadot ni kalau anda tak buy kawasan ni, kalau anda yakin kripto, sebab kalau anda Polkadot memang good project. Tu kalau anda tak buy price ini, aku kata ada masih takut dengan nak buy. Sebenarnya dalam investment mana-mana pun ada kuartal risk. Cuma dalam kuartal kripto ni, ini adalah kawasan good position untuk anda invest. Sebab kalau anda buy, even kalau anda hold pun net correction, price itu takkan jatuh di kawasan ini. So ini apa yang berlaku di kawasan atas, kita akan tipis sikit tu modal yang kita dapat tu kita simpan untuk tunggu next punya bearish market. So ini anda tak perlu berkeluar modal, hanya berkeluar modal efek. So ini profit. So ini apa yang berlaku, anda punya long term punya portfolio akan expected sentiasa profit, even Bitcoin jatuh 80% lagi sekali. So itu di Polkadot. Kemudian apa lagi coin yang Zul expected to buy, iaitu Cardano. So Cardano Zul akan buy juga, tapi Cardano expected Zul akan tumpu dulu Ethereum, Solana, Aave, Luna ni Polkadot. So ada ni Zul akan buy juga. So ada now pun dah pun jatuh lah support. So kat adalah support expected kat mana? Zul expected kalau 90%. So kalau ikutkan tadi ni, kat manakah Polkadot, Solana Zul nampak ini adalah position dia punya expected jatuh dalam 4%. So adakah berapa persen? Zul expected ini adalah hampir 90%. So tak percaya, kita akan tengok swing harga penyertaan jatuh sudah 60%. So 90% kat mana? 90% betul tak cakap Zul? Hampir betul 90%. Ingat, Zul tarik support dulu, baru Zul tarik percentage. So now adalah expected data itu betul. Kita akan expected Cardano boleh sampai di kawasan almost dalam 20 ataupun 30%. So Cardano, kalau anda yakin Cardano, dekat Zul pun ada 1000 Cardano. So ini apa yang berlaku di Cardano, Zul akan grab buy lagi untuk buy di kawasan itu, buy banyak untuk dropkan Zul punya average. So ini asset Zul akan dapat lebih banyak. So kalau Zul buy lagi 1000 pun, 1000 ni memang Zul akan dapat. So nanti Zul akan tunjukkan pagi besok, Zul akan terangkan berapa nanti sebab apa di asset. Zul akan masukkan data baru, iaitu data pengiraan macam mana. Okey, contoh Zul kata average tu sekarang berada di 1.3. Berapa banyak ringgit yang 20 keluar untuk buy sekiranya price jatuh kawasan ni, untuk turunkan average tu at least untuk break even. So data itu amat berguna. Sebab apa? Data itu adalah kita akan memberitahu kita berapa modal yang kita perlukan untuk kita at least untuk turunkan kita punya average untuk break even. So itu untuk Cardano. So next coin apakah yang Zul akan buy, iaitu tentulah Matic dan Phantom. Tu tak lupakan Matic Phantom ni. So Matic, manakah aku? Matic sama juga ada good position, baru jatuh almost dalam 50%. So Matic 50%, so expected untuk 5%. So untuk Matic kita expected 8%. So meaning last support dia ada 1.5. So 80% kita akan expected drop ke kawasan punya ni. So mini 84 tu 46 sen. Sama ada apa kat sini? Sama juga kita ada support di kawasan ini. So mini bearish market 3 tahun expected untuk Matic boleh sampai dalam 40 ke 50%. So ini adalah kawasan yang kita akan look for buy. So cakap untuk current ni, untuk altcoin kita hanya charting dan tengok kat manakah kita punya potential untuk buy. So untuk Matic di kawasan 40 hampir 50 sen dolar. So Phantom pula kat mana? Untuk Phantom sama juga, ada expected sudah draw ni line ni. Sebab apa kita nampak macam mana boleh sambil ialah kawasan, kita tengok kat manakah last quarter consolidation yang lama. So ini consolidation, so meaning expected kawasan ni adalah next buy sekiranya dalam bearish market. So berapa jatuh? Dua expected sama juga expected dalam 80. Sini
Kalau ikutkan ini jatuh, Phantom pun jatuh sikit je. So expected Phantom pun possibly jatuh dalam kawasan, kita ambil balik. So ini kita nampak satu. So ini kita ada satu line kat sini. Tu support. Kita ada strong support ni. So ni adalah strong support. So dah akan tukarkan. Akan tukar dan kemudian quarter delay. Kita ambil yang strong tadi. So ini adalah strong support. So ini kita akan tukarkan kepada orange. So ini adalah round support kita mark. So expected ini adalah quarter 80%. Sebab apa? Cakap dia lah ada fundamental yang good. Sebab apa? Bitcoin jatuh 50 pun dia hanya batu dalam sikit tu. Untuk kata dari current high baru jatuh dalam 47. Bitcoin jatuh kata jatuh 50%. Kata Phantom baru 47. So meaning fundamental dia amat kuat. Perjatuhan Bitcoin tak berlaku efek yang banyak Phantom. Tu meaning untuk Phantom mungkin hanya dalam 80% je. 80% ke mana? 80% betul-betul di kawasan last support. So untuk Phantom tu takkan tunggu kawasan ni sebab kawasan 5. So expected 70%, 60% dolar dah consider kita must buy Phantom. So itu kata yang kau nak buy, dan last coin yang tu nak buy adalah di Chainlink. Tu Chainlink now dah pun berada di last support. So last support expected kita akan drop lagi. So kata Chainlink sendiri Bitcoin drop 80, kita expected dia akan jatuh 90. So 90 sampai mana kita akan expected di kawasan ni 90. So ada apa kawasan ni? Kalau kita back balik, kita akan tengok kita akan ada strong support juga tu ataupun consolidation yang sebelum ni. So ini kita akan tengok yang ni. So kawasan ini kita akan draw satu line. So ini kita nampak. So ini adalah support di bawah. So meaning expected betul-betul berada 90 hampir 90%. Tu meaning untuk di Chainlink adalah good position untuk kita tunggu adalah di kawasan $5 ataupun $8 adalah good position untuk kita masuk. So now untuk Zul dah tahu chart apa yang Zul nak buy. So meaning kalau tengok kat sini Zul dah tandakan kot, iaitu apa, dia punya ni gold coin ni expected coin yang Zul akan buy masa bearish market. So kan tubuh Bitcoin untuk altcoin yang ni lah Solana, Ethereum mesti, Solana, Aave, Luna, Polkadot, ada Chainlink, Matic dan Phantom. Yes, ada lagi beberapa coin yang cantik untuk buy, Hashbar contohnya. Dan ada dekat beberapa coin lain. So itu adalah altcoin anda boleh pilih. Sebenarnya juga ini adalah kawasan yang Zul tumpukan. Sebab apa, kalau Zul beli banyak lagi, Zul akan kata nanti dana tu tak cukup untuk cover tu punya coin-coin ni. So meaning untuk coin Zul adalah ini yang Zul untuk kata bawakan ke depan. So expected kalau anda invest anda coin ni tak nak, contoh mungkin anda tak minat anda minat Hashbar tu, meaning anda boleh tak perlu ada anda Hashbar tu, charting saja Hashbar sama juga sudah ajarkan macam mana nak charting tu. So now kita akan kembali kepada Bitcoin. So now altcoin kita tahu. So biarkan saja kita simpan data ni, kita akan tunggu saja. So untuk altcoin tak perlu monitor sekarang. Sebab apa, kita hanya perlu monitor kat manakah potential price berlaku. So now kita dah tahu semua Ethereum ada, Polkadot, Matic ni. Kita back ke Bitcoin. Now kita hanya monitor pergerakan Bitcoin. So untuk Bitcoin berdasarkan 4 hours bercakap, kita akan expected untuk minggu depan ada huge news untuk kuartal stock market dan kuartal banyaklah kuartal fundamental. Contoh kita ada option close hari Jumaat ataupun setiap bulan hari Jumaat terakhir adalah option yang terpenting untuk kita tengok. Kalau kemudian kita ada juga untuk monthly inflation report, kemudian kita ada juga kuartal Fed untuk minggu depan kita ada kuartal announce yang penting. So itu akan effect di stock market. So meaning apa yang berlaku bila stock market jatuh, expected Bitcoin akan terjatuh. So meaning pembeli untuk hari Isnin sampai hari Jumaat, kita Khamis kita akan ada recovery, iaitu minus support kita di kawasan 37.8 ni. Macam tadi kalau kita 4 hours pun kita ada nampak satu kuartal support di kawasan ni. Dan ini, so meaning ini adalah kawasan resistance kita yang pertama untuk di Bitcoin. So apa yang dua expected untuk Bitcoin? Sekiranya minggu depan bad news kita kata inflation rate tinggi lagi, kemudian Fed pun kata Fed pun berkeluar news back lagi, kemudian kita tengok option pun back. So ini apa berlaku, kita expect untuk Isnin sampai kita akan ada small recovery, kemudian kita akan ada kata expected untuk kalau bad news kita akan expect ke price kita akan last support ke 30. Macam cakap untuk di Bitcoin currently major support dan resistance kita iaitu resistance kita berada di kawasan 40k iaitu line merah ni, kemudian line merah bawah ini adalah kita punya next strong support. So macam je cakap Bitcoin sebarang price dalam kawasan ni tak ada sebarang keputusan, tak barang pembelian buy ataupun sell. So kat sini kita akan buy, bounce saja atas ni kita akan keluar sedikit, kita akan anda boleh TP sedikit untuk apa, contoh kalau Bitcoin recovery sampai 40. So apa Zul akan buat, Zul akan yang mana positif, Zul akan keluar sedikit 20%. Sebab apa, expected walaupun kat sini sekiranya gagal break 80 kita akan ada bounce balik. So ini untuk price dia boleh berlaku macam ni.
price berlaku ni 30 naik 40, 30, 40. Dia boleh buat range dalam kawasan ni. So minit apa yang berlaku dalam range kawasan ni adalah kita akan expected kita buy kawasan ni dan sell kawasan ni. Kita akan dollar cost average. So minit sampai kawasan ni barulah kita akan tengok kat manakah altcoin. So juga even di kawasan 30 barulah tu akan tengok data balik. Adakah kita ada dah bottom out kawasan ni, kita ada pattern bottom kat sini, meaning Bitcoin tak perlu sampai 26, sampai saja 30, and then kita akan dapat confirmation untuk reversal pattern. Apa saja data kat tu, data bullish, nanti tu akan sharekan. So make sure anda like and subscribe, tekan button notification. Sebab apa, tu sharekan setiap hari analisis untuk Bitcoin. So meaning masa tu sekiranya tu nampak reversal pattern, double bottom, mungkin kita tengok apa lagi, aku kata head, aku kata reverse head and shoulder. So meaning itulah reversal pattern yang strong. So meaning kita tak perlu tunggu 26, kita di 30 saja kita dah boleh pergi untuk di kita punya altcoin. So masa tu altcoin contoh Ethereum kita tak expect lah akan jatuh sampai kuartal bawah 1k. So meaning expected di kawasan 1 point, aku kata di kita punya last support di 1.6 ni dia pun dah consider kita boleh buy. Sebab apa, Bitcoin drop 30, dia seperti Ethereum hanya akan jatuh dalam 1.8, 1.6, dah kita perlu buy. Tak perlu tunggu sampai jatuh. So ini ialah kawasan good. So semua ini sekarang analisis bergantung kepada Bitcoin. Sebab tu cakap tu terangkan sentiasa untuk tiap-tiap hari tu punya aku kata review. Kita fokus dulu kepada Bitcoin. Apa saja pergerakan Bitcoin akan efek di altcoin. So kalau Bitcoin drop lagi, kita akan seperti altcoin, kita akan menang. Untuk altcoin pun kita dah tahu kat manakah price last support. So last support tu adalah potential untuk kita buy untuk altcoin sekiranya Bitcoin buat bottom di 30 dan melakukan reversal pattern. So meaning Bitcoin berlaku 30, dua seperti tadi. Ethereum adalah possibility akan sampai di 1.6. Kemudian di Solana expected mungkin akan drop bawah sikit, iaitu dalam kawasan masih lagi kawasan last support, tapi kawasan yang tersatu tu kita akan dapat dalam 56, iaitu kita ada trendline. Untuk di Solana ni tu ada trendline. So meaning sekiranya Bitcoin drop ke 30, kita akan nampak Solana expected akan jatuh di kawasan trendline ni. So sekiranya Bitcoin buat kuartal dah data reversal ataupun data bullish, kita seperti Solana kita dah boleh grab kawasan ni di 56. So tak perlu tunggulah sampai 12. Ini hanyalah opportunity. Kalau jatuh kawasan ni memang good position untuk buy untuk long term. So untuk kata altcoin dan Bitcoin. So guys, itu aja untuk malam ni. Hopefully ini dapat membantu anda. So kalau anda nak tengok mungkin ada yang coin yang tu tengok ni tak ada coin. Contoh ni ada hashbar tu, apa lagi coin yang tak kata di kalau akan ikut coin kita ada Harmony One. So adakah anda nak tengok kuasa coin ni? Maybe anda kata anda plan nak buy Harmony One. Aku kata apa lagi coin kalau ikutkan DeFi 5. Banyak kat DeFi 5 ni good coin yang kita boleh aku kata tengok, iaitu kalau ikutkan apa lagi ada ni aku kata apa yang tak ada Harmony One, Wave tu, apa lagi kita tengok kata mungkin ada buy aku kata Near Protocol, Telos Secret, aku kata Telos, kemudian apa lagi Tezos, Algo, kemudian apa lagi Neo OS, so Theta. So kalau anda nak, mungkin anda ada buy kawasan ni, tu tak buy coin ni, tapi mungkin anda kaji coin ni cantik. So anda nak tengok dia punya technical analysis kat manakah potential buy sekiranya Bitcoin jatuh 30 dan sekiranya Bitcoin drop ke bearish market, iaitu 11k, 15k, kat manakah potential buy untuk coin tu. Anda boleh request di kawasan bawah. Nanti next review kalau anda request malam ni, expected tu akan buat di pagi besok. So guys, itu aja untuk malam ni. Hopefully ini dapat membantu anda punya analisis sikit banyak. Sebab apa, inilah data yang tu ada. So kalau anda ada data-data yang lebih menarik, yang data tu tahu, silakan share di bawah. Sebab apa, ilmu tu kita share free. Anda boleh kongsikan data anda kat Zul. So ini nanti tu boleh buat kajian balik berdasarkan data anda itu. So ini kita lebih banyak data kita ada, lebih banyak kita punya aku kata prediction yang lebih tepat untuk kita buy kat mana. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So jumpa lagi untuk pagi besok untuk review sebelah pagi. And then kalau siapa yang nak join tu punya membership, pergi ke YouTube channel Join Membership dan cari the homepage tu di korang membership, klik membership. Dalam tu ada Discord channel dan jumpa anda di Discord channel. Sebab apa, dalam Discord channel memang tu aku kata sembang banyak lah. Kita sembang dalam ni pun kita ada kawan-kawan kita yang kita share maklumat yang penting. So guys, itu aja untuk pagi ni, untuk malam ni. Please like, please subscribe. Jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye.